Oke, individu yang kedua yang dia ugut adalah Sultan Brunei, yaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Oke, apabila si James Brooke ini dia hadir ke Brunei dengan diiringi oleh tentara laut British. Maksudnya dia memberi ancaman kepada Sultan Brunei. Jadi, akhirnya Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Oke, sebab dia datang kepada Sultan Brunei itu, dia mau mengesahkan bahawa Sarawak itu betul-betul diserahkan kepada dia atau tidak. Oke, jadi ini adalah strategi ugutan yang dia buat, James Brooke buat. Pertama kepada si Raja Muda Hashim, yang kedua kepada Sultan Brunei. Oke, kita tengok strategi yang ketiga dia gunakan adalah strategi perjanjian. Oke, perjanjian dibuat pada 2 tahun yang berbeza, pada tahun 1841 dan pada tahun 1842. Pada tahun 1841, dia membuat perjanjian dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Oke, James Brooke dia mau memerintah Sarawak dan menguasai hasil yang ada di bumi Sarawak. Tetapi dia berjanji, kononlah dia akan menghormati dan memelihara undang-undang serta adat istiadat orang Melayu. Ini perjanjian yang pertama dia buat. Perjanjian yang kedua dia buat dengan Sultan Brunei, yaitu Sultan Omar tadi itu. Sultan Brunei menyerahkan kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Okey, dan dia perlu menyerahkan semua pendapatan Sarawak. James Brooke perlu membayar ufti $2,500 Spanyol. Maksudnya di sini dia membuat perjanjian Sultan Brunei perlu menyerahkan kawasan ini kepada dia dan sebagai gantinya dia akan bayar ufti. Maksud bayar ufti di sini dia akan bagi sewa ataupun dia akan bagi hadiah setiap bulan sebanyak $2,500 Spanyol. Dan melalui perjanjian ini juga James Brooke tidak boleh campur tangan dalam agama dan adat tempatan. Tidak boleh pindah milik tanpa kebenaran Sultan. Dan apabila perjanjian itu berjaya, akhirnya Sultan Brunei dia mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Ini adalah gelaran dia. Raja Putih Sarawak ini adalah gelaran kepada si James Brooke di negeri Sarawak. Dan akhirnya, kedua-dua perjanjian ini membolehkan James Brooke mendapatkan kekuasaan sebagai pemerintahan Sarawak dan secara langsung menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Sebab, kalau kamu nampak melalui perjanjian kedua-dua ni, sebelah kaki James Brooke sudah masuk ke dalam negeri Sarawak. Perjanjian-perjanjian yang dia buat ini merupakan salah satu tipu muslihat dia, hanya sebagai propaganda dia untuk mendapatkan Sarawak. Dan last kali dia menggunakan strategi ketenteraan. Sebab dalam slide-slide sebelum ni kamu ada nampak James Brooke dia dibantu ataupun dia disokong oleh tentera laut British. Jadi dia mendapat bantuan ketenteraan yang diperoleh melalui sokongan HMS Dido, iaitu Angkatan Tentera Laut British. Jadi, Angkatan Tentera Laut British ini yang melindungi James Brooke. Tengok ya. Kapal ini juga digunakan untuk memerangi Lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman di negeri Sarawak. Kejayaan James Brooke ini hanyalah permulaan kerana dia akan meluaskan kuasanya lagi di kawasan-kawasan lain di Sarawak. Tengok ya, strategi yang digunakan, politik yang digunakan untuk mendapatkan negeri Sarawak. Jadi, ada 4 strategi yang digunakan. Yang pertama melalui rundingan, yang kedua melalui ugutan, yang ketiga melalui perjanjian, dan yang keempat melalui ketenteraan untuk mendapatkan negeri Sarawak. Okey, dan ini slide ada dalam buku teks kamu juga. Ini secara ringkasan yang cikgu boleh bagi. Akhirnya si James Brooke dia tahu dia sudah mendapatkan Sarawak. Oleh sebab itu dia mau mengukuhkan dia punya kuasa. Dia mau mengukuhkan dia punya kuasa di Sarawak. Ini adalah bagaimana dia mengukuhkan
kuasanya. Yang pertama melalui kekuatan ketenteraan, di mana James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut British, yaitu kapal HMS Dido, menghancurkan kubu kuat Iban di Sungai Saribas dan juga Sungai Krang. Okey. Yang kedua, dia menentang kebangkitan orang tempatan. Sebab kenapa? Orang tempatan tahu bahawa James Brooke ini adalah penipu, penjahat. Jadi, dia mau menghapuskan orang yang menentang dia. Tengok ya, James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan itu sebagai lanun. Isu ini menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan sah dan mendapatkan sokongan daripada British. Orang tempatan dia panggil lanun. Yang ketiga, dia memperolehi sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Okey, biasalah masyarakat tempatan ni mudah terpedaya. James Brooke berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian orang tempatan, termasuklah sebahagian daripada orang Melayu dan Iban. Yang keempat, dia mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Di muka, James Brooke menyokong Pangeran Matusin yang berkonflik dengan Pangeran Esat kerana lebih dihormati oleh penduduk tempatan. Jadi, melalui pertelingkahan kedua-dua pangeran ini, dia mengambil kesempatan. James Brooke menyokong Pangeran Matusin hingga membolehkan James Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di muka. Dia mencetuskan porak-poranda yang menyebabkan dia boleh masuk campur dan boleh menguasai muka itu. Kelima, dia menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. James Brooke berjaya menyingkirkan tokoh tempatan yang menentangnya, iaitu Sharif Masahur dituduh terlibat dalam pakatan menyingkir James Brooke dibuang ke Singapura. Padahal Sharif Masahur ini adalah pejuang tempatan yang memperjuangkan hak-hak orang tempatan. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar dibuang ke Melaka. Dia menghapuskan semua orang yang dia rasa boleh mengancam dia punya kedudukan untuk mendapatkan seluruh negeri Sarawak. Yang keenam, dia memperkukuhkan dia punya pertahanan di Sarawak dengan dia membina benteng dan kubuh yang dilengkapi dengan meriam. Kubuh di Sungai Skrang dibina bagi memerhati pergerakan kaum Iban, dan dia melantik Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Sebab pada masa itu dia sudah ada orang-orang yang boleh membantu dia, yang boleh menolong dia. Dan last sekali dia mendapat dan dia mengukuhkan sokongan kewangan dengan memperoleh sokongan kewangan daripada pemodal Eropah, terutama Baroness Angela Burdett Cons. Okey, jadi ini adalah cara pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak.